umum. Kemudian muncul UNIVAC 1, iaitu komputer pertama yang diperdagangkan secara komersial. Okey. Tadi kita dah tahu sejarah tentang komputer. Sekarang saya akan menerangkan permulaan era komputer di mana terdapat beberapa generasi komputer yang perlu kita ketahui, dan kita akan pergi dahulu kepada generasi yang pertama, iaitu pada tahun 1951 sehingga 1958. Okey, komputer yang telah dibina pada generasi pertama adalah komputer ABC, iaitu kepunyaan Atana Softberry Computer dan ENIAC yang telah dicipta oleh John W. Markley, susah betul nak sebut nama dua orang ni, dan J. Presper Eckert. Okey, itu untuk generasi pertama lah. Jadi kalau ada soalan tanya komputer manakah yang telah dibina pada generasi pertama, para pelajar bolehlah ingat ABC dan ENIAC. Okey, seterusnya pada generasi pertama juga UNIVAC 1 telah dicipta. Okey, merupakan komputer pertama yang digunakan untuk memproses data perniagaan. Okey, generasi pertama menggunakan tiub vacuum atau hampa gas untuk memproses dan menyimpan maklumat. Ia menggunakan tenaga elektrik yang tinggi, okey, bersaiz besar dan berat. Komputer ini juga amat susah untuk diselenggara dan selalu saja rosak. Pengaturcaraan dilakukan dalam bahasa mesin iaitu 0 dan 1 ataupun lebih dikenali dengan bahasa peringkat rendah. Lantaran komputer generasi pertama yang menggunakan tiub vacuum dan mengakibatkan banyak masalah, generasi kedua pula dibina iaitu pada tahun 1959 hingga 1961. Komputer generasi ini menggunakan transistor dan diode. Kelebihan transistor, ia dapat berfungsi lebih baik daripada komputer generasi yang pertama. Okey, untuk komputer generasi kedua bersaiz lebih kecil, tapi bukan sangat kecil, maksudnya lebih kecil daripada komputer generasi yang pertama, tapi masih lagi besar. Ya, kecil tu sebab nak bezakan lebih kecil lah daripada komputer generasi pertama tu. Lebih ringan, lebih cepat dan murah serta tidak perlu warm up time. Penggunaan tenaga elektrik juga berkurangan. Okey, pada komputer generasi kedua, pengaturcaraan dilakukan dalam bahasa peringkat tinggi iaitu Fortran dan COBOL. Okey, ini bahasa-bahasa pengaturcaraan ni dibelajar oleh ataupun orang-orang yang berminat dengan bidang pengaturcaraan yang akan belajar. Okey, seterusnya generasi ketiga, di mana generasi ketiga bermula pada tahun 1965 sehingga 1970. Menggunakan litar bersepadu IC, iaitu litar elektrik yang mengandungi chip silikon yang sangat kecil bagi menggantikan transistor. Saiz komputer menjadi 1/3 lebih kecil daripada komputer generasi pertama. Kalau komputer generasi pertama tu boleh sebesar satu bilik, mungkin komputer generasi kedua besarnya separuh daripada bilik, dan mungkin juga generasi ketiga besarnya suku daripada bilik. Mungkinlah, sebab saya pun tak ada pada zaman tu, tapi daripada hasil pembacaan begitulah sebenarnya. Menggunakan konsep multi-programming dan multi-processing, iaitu beberapa atur cara boleh dilarikan, bukan maksudnya dibawa lari, tapi maksudnya diproses ataupun kita nak panggil, dia akan berjalan serentak. Okey, dia akan diproses serentak, dia akan beroperasi serentak dan berkongsi sumber yang sama. Okey, seterusnya mini komputer diperkenalkan di mana fungsinya sama seperti full size
ia lebih kecil, perlahan dan lebih murah. Okey, pada generasi ketiga dah ada komputer yang kecil ataupun taklah kecil sangat. Maksudnya kecil daripada generasi yang kedua dan generasi yang pertama. Okey, kita lihat pula generasi yang keempat yang bermula pada tahun 1971 dan sehingga sekarang lah. Okey. Komputer generasi keempat menggunakan microproses bagi menggantikan liter bersepadu. Contoh komputer yang terdapat pada generasi ini adalah dari IBM. Antara ciri yang terdapat pada komputer generasi ini ialah saiznya yang lebih kecil, penggunaan tenaga elektrik yang minimum, ia boleh digunakan bersama dengan beberapa bahasa pengatur caraan dan storannya lebih besar dan saiz komputer lebih kecil, lebih 100 kali kecil daripada saiz komputer generasi pertama. Maknanya komputer untuk generasi keempat sangat kecil daripada generasi yang pertama. Okey, seterusnya generasi kelima. Komputer generasi kelima ialah komputer yang belum diperkenalkan secara meluas. Namun usaha ke arah tersebut telah dimulakan oleh beberapa negara maju. Masih di dalam peringkat pendidikan, negara Jepun merupakan negara yang paling banyak membuat pendidikan. Okey. Jadi sebab itulah mereka lebih maju. Okey. Saiz perkataan akan terus menjadi lebih kecil. Saiz perkataan pula. Okey, sorry kelas. Saiz perkakasan. Saiz perkakasan ni kalau dalam kelas yang betul, saya dah kena tegur dah. Nasib baik kita di atas talian. Jadi saya betulkan jelas sendiri. Saiz perkakasan akan terus menjadi lebih kecil sementara daya ingatan dalamannya terus meningkat dengan pesat. Tapi saya rasa sekarang ni pun kita dah nampak sebenarnya komputer generasi kelima, tapi mungkin tak banyak atau mungkin lebih mahal ataupun sukar untuk dimiliki. Okey, kita lihat secara ringkasnya generasi komputer dan komponen-komponen yang digunakan. Okey, pada generasi pertama tadi kita tahu komputer menggunakan komponen tube vacuum. Kemudian generasi kedua menggunakan transistor. Generasi ketiga menggunakan litar bersepadu. Generasi keempat menggunakan microproses dan komputer generasi kelima menggunakan kecerdikan buatan. Okey, setakat ni saya harap para pelajar masih lagi berminat dengan kelas, masih lagi menumpukan perhatian. Kita akan ke slide yang seterusnya, iaitu gambaran fizikal komputer. Ini untuk menghilangkan rasa mengantuk kita, saya lampirkan gambaran fizikal komputer daripada dulu sehingga sekarang. Gambar ini saya perolehi daripada Google dan banyak sebenarnya gambar-gambar. Kalau para pelajar inginkan lebih gambar, para pelajar bolehlah cari di internet lah. Kan itu salah satu kegunaan komputer, bukan? Okey, ini adalah mesin tenun punch card jacquard. Okey, macam kertas dan ditebuk-tebuk bulat kelas. Kemudian okey, ini adalah portrait jacquard ditenun dengan sutera pada alat tenun jacquard, memerlukan 24 punch card, dihasilkan pada tahun 1839. Masa ni saya pun belum lahir lagi. Okey, ini adalah analytical engine yang tadi saya terangkan sebentar tadi pada slide sebelum ini. Komputer mekanikal yang diprogram penuh. Okey, kemudian ini adalah ENIAC, Electronic Numerical Integrator and Computer. Ya, awak boleh lihat, anda semua boleh lihat komputer tu besar, berada dalam satu bilik, berbanding dengan saiz komputer sekarang lebih kecil, betul?